KPM. Cikgu. Ya, nampak resah semacam itu. Ya, cikgu. Saya sudah bermesej dengan isteri saya, cikgu. Saya macam faham ni. Tak apa, kalau awak beli barang yang isteri awak kirim, mesti isteri awak akan puji awak. Tak ada lah, cikgu. Isteri saya takkan puji saya lah, cikgu. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani kami di Didik TV KPM untuk slot menengah atas pada hari ini. Mata pelajaran kita Matematik tingkatan 4 dan topik kita pada hari ini ialah hujah dan kita dah saksikan siapa guru yang akan bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum, Cikgu Muhammad Adi. Waalaikumsalam, Din. Sihat, Din, ya? Sihat, Alhamdulillah, Cikgu. Cikgu, kita juga ditemani oleh juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Kita nak memperkenalkan Cikgu Saundra Devi Arumugam dari SMK Puchong Selangor yang akan membantu kita untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dan baiklah, kita bukannya 1, 2, 3 orang je dekat sini, tapi cikgu turut bawa 4 orang murid-murid yang bersama dengan kita untuk mata pelajaran Matematik tingkatan 4. Siapakah gerangannya, cikgu, murid-murid yang cikgu bawa ni? Ya, saya ni ada bawa 4 orang. Yang pertama kita ada Nukman Daniel. Yang seterusnya kita ada Ain Najwa. Okey, kemudian kita ada Syafiqah. Dan yang comel tu nama dia Hanis. Kesemua ni adalah anak-anak murid saya di SMK Jeram Selangor. Wah, nampak masing-masing celik matematik dekat wajah tu. Betul. Pandai-pandai semua ni. Pandai-pandai semua, cikgu. Betul. Bagus, Alhamdulillah. Tapi cikgu saya nak tanya dah, cikgu. Apa kaitan gimmick tadi tu dengan apa yang kita nak belajar hari ini, cikgu? Boleh terangkan? Baik, dalam gimmick tadi kita dapat buat satu ada sesuatu yang nampaknya Din tak sebutkan, tetapi daripada situasi itu kita dapat teka ada satu ayat yang hilang. Ayat yang hilang itu ialah Din tidak membeli keperluan yang dikirim oleh isteri. Itu kalau ikut gimmick tadilah, tapi kalau sebenarnya Din beli kan semua. Saya beli. Kalau tak beli, itu ada, cikgu, rasa gelisah. Okey. Itulah dia, cikgu, yang gimmick kita. Jadi murid-murid semua dah bersedia ke untuk kita mulakan kelas kita, sesi pembelajaran kita? Murid-murid 4 orang di belakang ni pun dah bersedia. Jadi, cikgu, apa yang kita nak pelajari pada hari ini, cikgu? Baik. Kita ke slide. Okey, so hari ini kita akan lihat matematik menengah atas tingkatan 4. Hujah. Hujah adalah dalam bab 3 penaklukan logik. Jadi ini salah satu daripada subtajuk yang kita akan pelajari. Okey, kita lihat dulu apa itu penghujahan. Penghujahan ialah proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan. Ya, proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan. Kita tengok juga apa itu premis. Premis ialah pernyataan yang memberikan informasi. Ingat lagi tak pernyataan benar dan pernyataan palsu? Okey, cikgu nak tengok anak-anak murid. Siapa yang boleh bagi satu contoh untuk pernyataan benar dan satu contoh untuk pernyataan palsu? Silakan, Najwa. Bagi pernyataan benar, contohnya seperti 5 tambah 1 sama dengan 6. Dan pernyataan palsu adalah 5 tambah 1 sama dengan 51. Terus bagi dekat situ. Terima kasih, Najwa. 5 tambah 1 sama dengan 6, pernyataan benar. 5 tambah 1 sama dengan 51, pernyataan palsu. Terima kasih. Jadi, boleh tak saya nak minta tolong Din untuk berikan mata, boleh, cikgu. Berikan pelekat kepada Najwa tadi. Okey. Di papan ganjaran. Dekat sini ke, cikgu, ketua kelas? Itu ketua kelas Din punya. Oh, saya punya. Najwa. Berapa, cikgu? Bagi 2. Sebab dia terus bagi 2 jawapan tadi. Okey. Baik.
Seterusnya kita tengok kesimpulan. Kesimpulan ialah suatu kesudahan pendapat. Suatu kesudahan pendapat ataupun suatu keputusan. Hujah terdiri daripada beberapa premis dan satu kesimpulan. Ini yang kita nak tengok hari ini. Beberapa premis dan satu kesimpulan. Tetapi kita lebih fokus hari ini kepada hujah ringkas. Iaitu hujah ringkas sekurang-kurangnya terdiri daripada premis 1 yang kita sebut sebagai P1, kemudian ada premis 2 kita sebut sebagai P2 dan akhir sekali iaitu kesimpulan yang kita akan sebut sebagai K. Baik. Jadi itulah dia perkara-perkara yang kita nak lihat hari ini iaitu hujah ringkas. Macam kalau kita berbalik kepada gimmick tadi, hujah ringkas yang pertama P1 iaitu kalau Din membeli barang yang diperlukan pasti akan dipuji oleh isteri. Kesimpulannya Din cakap saya tidak akan dipuji. Jadi kita boleh teka apa premis 2 tadi. Okey. Dah faham dah sikit-sikit ni. Harap murid dekat rumah tu taklah berkerut dah ya apa ni. Tak apa. Kejap lagi kita sambung. Ada banyak lagi yang kita nak pelajari untuk topik hujah dalam mata pelajaran matematik tingkatan 4 hari ini. Teruskan bersama kami. Kita beristirahat dulu. Terus saksikan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, untuk slot kita pada hari ini menengah atas mata pelajaran matematik tingkatan 4, topik kita pada hari ini hujah. Bersama dengan saya ada Cikgu Muhammad Hadi dan juga ada 4 orang murid-murid yang akan bersama kita. Dan kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan hujah diduktif dan hujah induktif. Tak apa, kita ada Cikgu Hadi akan bagi penerangan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Baik, kita akan lihat dalam topik hujah lagi sekali. Okay, sebelum kita pergi ke arah hujah diduktif dan juga hujah induktif, kita lihat dulu apa itu pernyataan umum dan pernyataan khusus. Okey, kat sini saya bagi satu contoh pernyataan umum iaitu semua segitiga mempunyai 3 bucu. Okay. Pernyataan khusus, segitiga ABC mempunyai 3 bucu. Ada nampak perbezaan kat situ. Ya, di mana pernyataan umum kebiasaannya kita akan pakai perkataan semua, kita akan gunakan perkataan jika, maka dan sebagainya, ataupun kita akan pakai anu and. Tapi pernyataan khusus kita lebih spesifik kepada segitiga yang tertentu. Kalau dalam konteks ni kita nampak segitiga ialah segitiga ABC. Okey, kita bagi satu lagi contoh pernyataan umum, garis lurus mempunyai kecerunan M dan pintasan Y pada C. Kalau pernyataan khusus dia, salah satu contohnya ialah garis lurus PQ mempunyai kecerunan 2 dan pintasan Y pada 3. Jadi khusus di situ untuk garis lurus PQ sahaja. Baik. Sebelum cikgu lupa, murid-murid yang berada bersama-sama cikgu di Google Meet, harapnya semua dah bersedia dengan buku teks, dan sesiapa yang murid-murid yang menonton rancangan ini juga perlu bersedia bersama dengan buku teks tingkatan 4. Boleh dapat sama ada buku teks yang fizikal ataupun buku teks digital. Sebab sekarang kita akan ke halaman 71 untuk rangsangan minda 4. Rangsangan minda 4 ini dia. Kita akan dalam rangsangan minda 4 ni kita akan membezakan pernyataan khusus dan pernyataan umum. Okey, ada banyak pernyataan kat situ. Kita akan bincangkan beberapa pernyataan dalam sesi ini. Okey, luas segitiga ABC ialah 8 cm persegi. Jadi adakah ini pernyataan khusus atau pernyataan umum? Siapa boleh jawab? Kita bagi peluang. Siapa nak jawab? Hanis ke? Nokman ke? Nokman, silakan. Nokman. Pernyataan khusus. Ya, pernyataan khusus. Betul. Boleh bagi mata ganjaran untuk Nokman. Okey, berapa cikgu nak bagi? Bagi satu dulu. Bagi satu dulu untuk Okey. Nokman.
Kita pergi kepada soalan seterusnya. Semua prisma mempunyai keratan rentas seragam. Adakah ini pernyataan khusus atau pernyataan umum? Mudah ni, mudah. Siapa dah jawab? Ada perkataan semua. Okey. Syafiqah. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Betul. Sebab ada perkataan? Sebab ada perkataan? Semua. Sebab ada perkataan Semua. semua. Betul. Okey, kita tengok. Satu cikgu untuk Syafiqah. Syafiqah. Yang gambar kat bawah tu, yang senyum tu. Senyum je manjang. Okey. Soalan C. Semua gandaan 2 berakhir dengan digit genap. Adakah ia khusus atau umum? Okey, silakan Hanis. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Betul. Ini adalah pernyataan umum. Sama seperti soalan B tadi sebab ada perkataan apa Hanis? Semua. Semua. Betul. Okey. Satu pelekat untuk Hanis. Hanis. Okey. Okey, soalan D, nampaknya ada seorang lagi yang masih belum menjawab. Kita tengok adakah beliau dapat buat soalan ni. Okey, soalannya ialah 15 boleh dibahagi tepat dengan 3. Ya, silakan Najwa. Itu adalah pernyataan khusus. Sebabnya? Sebab tadi perkataan semua dan dia adalah nombor yang saintifik. Yang spesifik. Yang Spesifik. maaf saya. Okey, terima kasih Najwa. Jadi ini adalah satu pernyataan khusus kerana ada satu nombor yang tertentu iaitu 15 dan juga 3 dan tiada perkataan semua. Jadi itu adalah pernyataan khusus dan pernyataan umum. Yang mana nampaknya anak-anak murid kita di situ dapat sama-sama membezakan di situ Din. Jadi dah satu pelekat untuk Najwa je. Ya. Okey. Ketua keluar belum ada pelekat lagi Yang ni tak apa cikgu. Cantik dia macam ni. Okey, pernyataan umum dan pernyataan khusus ialah kita lihat di situ pernyataan khusus ialah pernyataan yang khas merujuk suatu kes tertentu, manakala pernyataan umum ialah pernyataan yang menerangkan suatu konsep secara menyeluruh. Seterusnya kita lihat hujah deduktif dan hujah induktif. Okey, apa itu hujah deduktif? Apa itu hujah induktif? Okey. Hujah deduktif ialah daripada premis umum membawa kepada satu kesimpulan khusus. Sebaliknya untuk hujah induktif, dia ialah daripada premis khusus membawa kepada kesimpulan umum. Itu kita dapat lihat perbezaan di antara hujah deduktif dan hujah induktif. Okey. Yang mana umum ke khusus deduktif, khusus ke umum adalah induktif. Baik. Kita akan lihat satu lagi rangsangan minda, iaitu kita pergi kepada rangsangan minda 5 pada muka surat 72. Okey, semua dah dekat halaman 72? Okey, baik. Kita lihat kat situ rangsangan minda 5. Okey. Yang ni. Kita minta host buat Okay. Luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Umum ke khusus? Yang mana cikgu? Luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Umum. Okey. Bulatan A mempunyai jejari 7 cm. Kesimpulannya, luas bulatan A ialah 154 cm persegi. Jadi kesimpulan itu merujuk kepada luas bulatan A. Jadi itu adalah kesimpulan umum atau khusus? Khusus. Jadi daripada premis umum membawa kepada kesimpulan khusus. Jadi ini memberi satu hujah deduktif. Okey, nampaknya dah boleh letak pelekat untuk ruangan host. Bagi 2. Saya buat macam ni je kan? Oh, boleh. Tak boleh. Boleh letak banyak-banyak terus dia jawab soalan sikit dia nak letak banyak. 2 je kan? Boleh letak 2. Okey. Soalan bocor tu cikgu. Okey, kita tengok yang lain. Macam mana soalan B? Semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. 72 ialah gandaan 6. Maka 72 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Okey. Siapa nak cuba untuk soalan B? Siapa? Angkat boleh tangan. Kat tangan. Hanis, Nukman.
Siapa? Siapa nak cuba? Kita tengok premis satu Syafiqah. tu umum ke? Siapa tu? Ya, silakan Syafiqah. Syafiqah. Premis satu. Semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Ya. Umum ke khusus? Umum. Umum. Okey, tengok kesimpulan dia. Maka 72 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Umum ke khusus? Kenyataan khusus. Khusus. Jadi umum, ya, kita letak kat dalam ruangan tu. Jadi umum pergi khusus membawa kepada hujah didaktif. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, kita teruskan untuk soalan C. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba soalan C? Adakah Ainun Najwa, Nukman, Nur Fazrina? Okey, silakan Najwa. Jangan lupa buka mic. Jangan lupa buka mic ya. Oh, terlupa. Okey. Premis 1 adalah khusus. Kesimpulan? Kesimpulannya adalah umum. Umum. Jadi jenis hujah? Adalah hujah induktif. Okey, kita masukkan kat situ. Ya, betul. Khusus kepada umum akan menjadikan hujah induktif. Terima kasih Najwa. Baik, soalan E. Cikgu terus lompat ke soalan E. Semua murid 4 celik mendapat A dalam ujian matematik. Camelia murid 4 celik. Kesimpulannya, Camelia mendapat A dalam ujian matematik. Okey, siapa yang nak cuba yang ni? Okey, silakan. Hanis. Semua murid 4 cilik mendapat A dalam ujian matematik. Khusus. Umum. Umum sebab ada perkataan semua. Semua. Okey, lagi. Kesimpulannya? Kesimpulannya, Camelia mendapat A dalam ujian matematik. Khusus. Umum pergi khusus. Hujah? Didaktif. Hujah didaktif. Okey, terima kasih. Okey, soalan yang paling susah untuk rangsangan minda kita ni. Okey, tengok soalan F. Siapa nak cuba nampaknya? Boleh ke kalau cikgu minta Nukman? Nukman. Okey, silakan Nukman. Harimau ialah karnivor, singa ialah karnivor, buaya ialah karnivor, penguin ialah karnivor. Premis 1 ialah khusus. Maka semua haiwan ialah karnivor. Kesimpulannya umum. Okey. Jadi hujah induktif. Sebab daripada khusus kepada umum. Umum. Okey, kita tengok Khusus kepada umum membentuk hujah induktif. Terima kasih Nukman. Okey. Apa yang kita boleh bincangkan dekat sini ialah apabila satu hujah umum menjadi apabila satu premis umum membentuk kepada kesimpulan khusus akan membentuk hujah deduktif. Okey, dan sebaliknya apabila premis-premis khusus membentuk kepada kesimpulan umum, dia akan membentuk hujah induktif. Baik. Kita bincangkan soalan F ni. Siapa yang bersetuju dengan ayat terakhir tu? Maka semua haiwan ialah karnivor. Kalau kita ikut kalau kita ikut daripada hujah yang ada ni, premis-premis yang ada dan kesimpulan yang ada, ya betul. Maka semua haiwan ialah karnivor. Sebab diceritakan harimau ialah karnivor, singa ialah karnivor, buaya ialah karnivor, penguin ialah karnivor. Lepas tu dia memberi satu kesimpulan, maka semua haiwan ialah karnivor. Adakah benar pernyataan tu? Benar, cikgu. Benar. Alamak. Syafiqah kata tak benar. Sebab haiwan ada 3 jenis kan yang kita tahu. Iaitu kita ada herbivore, carnivore dan omnivore. Jadi ada sesuatu yang nampaknya tak seimbang dekat sini pemikiran kita bila kita baca ayat yang terakhir tu. Tak apa, ini nanti cikgu akan ajar lebih lanjut lagi. Okey. Jadi cikgu, semua pelajar tadi dapat pelekat kan cikgu? Boleh tambah lagi pelekat sebab nampak mereka rajin catat tadi kan. Baiklah, sambil-sambil saya nak tampalkan pelekat, kita berhenti rehat dulu. Terus saksikan Didik TV KPM.
TV KPM. Ya, teruskan bersama dengan kami untuk slot menengah atas untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 pada hari ini. Topik ialah hujah. Bersama dengan saya ialah Cikgu Hadi yang akan sekarang ini menerangkan kepada kita berkenaan dengan membentuk hujah didaktif yang sah. Oh, ada pula yang sah dan tak sah juga. Betul. Silakan Cikgu. Terima kasih, Din. Baiklah, kita akan lihat membentuk hujah didaktif yang sah. Ya. Okay. Untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah, kita ada 3 bentuk yang kita ambil kira. Okey, baik, murid-murid boleh dapatkan bentuk ini, carta ini ada di dalam buku teks kalian. Baik, bentuk 1, sebab tadi kita hanya lihat pada hujah ringkas, iaitu premis 1, premis 2, kesimpulan. Jadi kita lihat bentuk 1, semua A ialah B, premis 2 C ialah A dan kesimpulannya C ialah B. Okey, kita akan lihat nanti. Bentuk 2, jika P maka Q. P adalah benar, Q adalah benar. Bentuk 3, jika P maka Q, bukan P adalah benar. Kemudian kesimpulannya, premis 2 tadi, bukan Q adalah benar. Jadi kesimpulan, bukan P adalah benar. Baik, kita akan lihat bentuk-bentuk ini dalam contoh-contoh yang akan saya tunjukkan nanti. Baik, untuk dapatkan hujah didaktif yang munasabah, syarat-syaratnya semua premis mesti benar. Semua premis mesti benar. Dan satu lagi syaratnya ialah kesimpulan adalah benar. Kesimpulan pun mesti benar. Maknanya untuk dapatkan yang munasabah, keseluruhan hujah itu dari premis sehingga ke kesimpulan mestilah semuanya benar-benar belaka. Baik, kita tengok. Adakah hujah di bawah ini sah dan munasabah? Kita lihat premis 1, semua pelakon pandai menari. Premis 2, Jasmine ialah pelakon. Kesimpulannya, Jasmine pandai menari. Baik, kalau kita ikutkan hukum bentuk 1, semua A adalah B, iaitu semua pelakon ni kita ambil sebagai A adalah B. Okey, Jasmine ialah pelakon, so Jasmine kita dapat subjek baru iaitu C. C ialah A, maka C ialah B. Jadi ini kita dapat memenuhi bentuk 1. Tetapi kita nampak ada satu benda yang kita rasa macam tak sedap ayat tu, kan? Dan kita nampak tak munasabah kalau Jasmine ialah pelakon dan Jasmine pandai menari. Mungkin benar kalau kita kenal Jasmine, Jasmine boleh berlakon dan Jasmine boleh menari. Tetapi premis 1 adalah palsu. Kerana bukan semua pelakon pandai menari. Maknanya ada yang tidak benar di situ. Bila ada satu yang palsu, maknanya kita tak boleh ambil ia sebagai satu hujah yang sah dan munasabah. Okay. Tetapi premis 2 dan kesimpulan adalah benar. Sebab yang pertama tu, premis 1 tu masih boleh disangkal. Yang ni yang saya katakan tadi, dia memenuhi bentuk 1, iaitu semua A adalah B, C adalah A, C adalah B. Okey. Jadi, hujah ini sah kerana mematuhi bentuk 1 tetapi tidak munasabah kerana premis 1 adalah palsu. Okay. Seterusnya, kalau semua faham ke murid-murid cikgu tadi? Penerangan cikgu tadi? Baik, kita terus pergi kepada contoh 17 juga ada dalam buku teks pada halaman 76. Baik. Kita akan buat 4 soalan. Okey, soalan A, semua gandaan 16 ialah nombor genap. 64 ialah gandaan 16, 64 ialah nombor genap. Siapa yang nak bagi tahu adakah hujah ini sah dan munasabah? Siapa nak bagi tahu, angkat tangan. Okey, silakan Uman. Hujah ini sah dan munasabah. Sah dan munasabah. Munasabah. Okey, ya, sah dan munasabah. Kerana dia mematuhi bentuk 1, semua A ialah B, C ialah A, C ialah B.
Okey, kalau saya boleh contohkan kat sini, semua gandaan 16 ini kita panggil sebagai A ialah B. Ni datang satu subjek baru, kita letak C. C ialah gandaan 16 sebagai A. Kemudian kita boleh ambil C ialah B. Jadi cukup untuk memenuhi bentuk satu dan kesemua ayat ini adalah benar, benar, benar. Jadi kita dapatkan dia adalah sebagai sah dan munasabah. Kita tengok soalan B. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Baik. Kalau kita semua A ialah B. Okey, bumi kita letak C. Berbentuk sfera. C ialah B. C ialah A. Adakah ini mematuhi bentuk satu? Nampaknya tak. Dia tidak mematuhi bentuk satu. Dan kalau kita baca balik ayat dia, semua bola keranjang berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Bumi ialah bola keranjang. Baik, siapa yang nak bagi tahu penyelesaian untuk ini? Siapa? Angkat tangan. Numan dah sudah tadi? Dah bagi kan dia punya plakat untuk Numan tadi? Belum, cikgu. Belum. Kita bagi satu untuk Nukman. Okey, siapa nak jawab ni untuk B ni? Boleh ke saya minta Najwa jawab? Okey, silakan Najwa. Pernyataan ini adalah tidak sah. Hujah ini ialah Hujah ini adalah tidak sah tidak sah dan tidak munasabah. Kenapa? Tidak sah kerana kesimpulan adalah palsu. Dan tidak munasabah kerana terdapat premis hujah yang palsu. Okey, kita tengok ya. Okey, kita lihat balik ya. Adakah dia mematuhi bentuk satu? Okey, saya tulis balik tadi. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Okey, semua A ialah B. Kemudian C, kalau kita tengok sini C ialah A. Tapi sekarang ni C ialah B. Jadi ini tidak mematuhi bentuk satu. Kemudian kesimpulan dia C ialah A. Jadi tidak mematuhi bentuk satu pada bahagian ini dan juga kesimpulan. Jadi penyelesaian tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk hujah didaktif yang sah, iaitu tidak mematuhi bentuk satu. Kemudian tidak munasabah kerana kesimpulan adalah palsu. Okey, cikgu betulkan balik apa yang Najwa cakap tadi. Tapi atas keberanian Najwa, kita bagi satu pelekat untuk Najwa. Okey, terima kasih Najwa. Baik. Ini yang kita tengok tadi pasal bentuk satu tadi ya. Okey, harapnya murid-murid yang sedang mengikuti ini dapat faham apa maksud bentuk satu tadi. Baik, C. Siapa nak cuba? Jika W kurang daripada 9, maka W kurang daripada 19. 4 kurang daripada 9, kesimpulan 4 kurang daripada 19. Nampaknya semua pernyataan ni benar kan? Ya ke cikgu? 4 kurang daripada 9, benar tak? Benar kan? 4 kurang daripada 9. 4 kurang daripada 19. Okey, 4 lebih kecil daripada 19, benar kan? Okey, siapa nak cuba untuk C? Berkerut muka masing-masing. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, silakan Anis. Hujah, sah dan munasabah. Hujah sah dan munasabah. Ya, betul. Sebab ia mematuhi bentuk dua. Jika P maka Q. P adalah benar, Q adalah benar. Sebab tu tadi kita hanya lihat bentuk premis dua dan kesimpulan. Dan mematuhi bentuk dua dan semuanya adalah benar. Jadi ini adalah sah dan munasabah. Okey, kita terus ke soalan D. Jika A tak sama dengan sifar, maka AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Premis 2 mengatakan A tidak sama dengan sifar. Kesimpulan, AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Saya bagi peluang dekat Syafiqah kali ini. Okay, Syafiqah, adakah premis 1 itu benar? Kita tengok dulu. Premis 1 tidak benar. Palsu kan? Kenapa? Sebab dia pakai kuasa N. Kalau kuadratik, dia pakai kuasa 2. Pandai. Jelas dekat situ. Dia pakai kuasa N. Kalau kita nak cakap dia kuadratik, AX kuasa 2 terus. Okey? Baik. Jadi adakah ini sah dan munasabah? Sah tapi tidak munasabah. Ya, sah tapi tidak munasabah. Okey, sebab mematuhi bentuk 2, ya, mematuhi bentuk 2, tetapi tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulan tidak
benar. Okey. Jadi cikgu dapat tak pelekat? Dapat dua. Murid-murid kita. Oh, dapat dua cikgu? Dapat dua untuk Syafiqah tadi. Syafiqah. Okay. Hanis pun tadi kita bagi dua juga. Tambahkan untuk Hanis. Baik. Terima kasih Hanis. ketua kelas kita. Cikgu baru jumpa ketua kelas kita hari ni. Rajin dia. Oi, kita tengok cara membentuk hujah didaktif yang sah. Okey, tadi kita dah kenal hujah induktif dan hujah didaktif. Kemudian kita nak kenal pula macam mana cara nak membentuk hujah didaktif yang sah. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah antara soalan SPM yang popular sejak dahulu kala. Memang akan keluar dia. Okey, ya. Dan untuk ini cikgu dah bagi satu kaedah iaitu potong yang sama. Kita potong yang sama untuk dapatkan satu bahagian yang lain. Okey, jadi cikgu nak semua berada di contoh 19, contoh 19. Jadi tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okey, cikgu tunjuk contoh apa maksud potong yang sama tu. Semua nombor bulat ialah nombor nyata. 38 ialah nombor bulat. Kita potong yang sama. Kita nampak dekat sini yang sama adalah perkataan nombor bulat. So kita potong. Nombor bulat. Okey, kemudian kita potong ialah, ialah. Dan semua ini kita bulatkan sebab kita takkan pakai dia. Sebab kalau hujah didaktif tadi ialah daripada premis umum kepada kesimpulan khusus. Jadi kita tahu khusus takkan ada perkataan semua. Okey. Jadi yang tinggal ialah 38 dan juga nombor nyata. Jadi kita gabungkan perkataan-perkataan yang masih tinggal untuk membentuk kesimpulan. Dan dalam ni kita merentas kepada bahasa iaitu mestilah dalam bahasa Melayu yang paling cantik, yang paling betul. Baik. Jadi kesimpulannya ialah 38 ialah nombor nyata. Okey, kita tak boleh letak 38 nombor nyata. Tak sedap, nanti Tak cikgu sedap, bahasa Melayu marah. Tergantung. Nak sambungkan tu kena ada penghubung dekat situ. Okey. Kita tengok macam mana kita nak tulis premis satu pula. Potong yang sama. Okey, sekarang premis satu yang tak ada. Jadi premis 2 menyatakan 37 ialah nombor perdana. Kemudian kesimpulan 37 hanya mempunyai 2 faktor. Okey, nampak yang sama sekarang ialah 37. Okey, yang lain tu tak ada yang sama. Jadi kita gabungkan ialah nombor perdana dengan hanya mempunyai 2 faktor. Nak bagi dia cantik, kita letak mungkin sekali dia boleh jadi boleh tak kalau kita nak letak mempunyai 2 faktor ialah nombor perdana. Tak nanti. Tak sedap. Yang sedap dia macam mana? Hanya ataupun nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Okay. Bagus. Sambung je terus je Sambung je terus. Bagi mata ganjaran untuk ketua kelas. Oh, ada juga. Semua tapi sebabkan kita nak membawa daripada hujah didaktif ialah daripada premis umum. Ingat tadi premis satu tu mesti premis umum. Jadi tadi kita sebut nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. Kita kena umumkan dia iaitu kita kena tambah perkataan semua dekat depan. Okey. Dan apabila kita dah membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah, kita baca balik dari premis satu sehingga kesimpulan adakah dia menjadi seperti satu perenggan yang sedap. Okey, kita baca balik. Semua nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. 38 ialah nombor perdana. Maaf 37. 37. Lain sekali. Semua nombor perdana hanya mempunyai 2 faktor. 37 ialah nombor perdana. 37 hanya mempunyai 2 faktor. So kita pun rasa sedap ayat tu dan kita rasa dia munasabah. Okey, jadi sekarang kita masuk kepada segmen kamu cuba. Jadi kita rujuk pada praktis Kediri 3.2C, 3.2C. Pada halaman 79, okey, semua murid-murid di halaman 79 sekarang, kamu cuba. Okey, tulis kesimpulan bagi setiap hujah didaktif berikut untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okey, premis 1, siapa nak cuba soalan nombor 1? Potong. Apa yang nak dipotong dan apa jawapan untuk kesimpulan? Silakan, Syafiqah. Semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Premis 2, Pibina seorang murid 4 amanah. Potong murid 4 amanah. Potong murid 4 amanah.
Okey, jadi yang tinggal Menggunakan buku Privina menggunakan buku teks digital. ya, perkataan seorang tu kita tak boleh masuk, takkan kita nak cakap seorang Privina. Jadi Privina menggunakan buku teks digital. Terima kasih Syafiqah. Okey, kita tengok soalan 2. Jika Kai Meng menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri, maka dia mendapat hadiah tunai 200 RM200. Kai Meng menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Apa kesimpulannya? Okey. Apa yang nak dipotong tu Apa yang nak dipotong? Apa yang tinggal? Apa yang tinggal Sebagai kesimpulan. Okey. Siapa? Cepat. Siapa nak jawab? Tadi Syafiqah dah. Tadi Syafiqah dah. Silakan Najwa. Buka mikrofon Najwa. Najwa jangan lupa buka mikrofon. Premis 1, jika Kai Meng menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri, maka dia mendapat hadiah tunai RM200. Premis 2, Kai Meng menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Kesimpulan? Potong yang menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri. Jadi kesimpulannya Najwa? Kesimpulannya, Kai Meng mendapat hadiah tunai RM200. Ya, Kai Meng mendapat hadiah tunai RM200. Terima kasih. Okey, kita cuba potong yang sama. Kai Meng kita potong. Kai Meng menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat negeri, catur peringkat negeri. Jika dengan maka ni adalah yang umum, so kita bulatkan, kita tak nak. Okay, kita boleh ambil dia mendapat hadiah tunai RM200 ataupun kita terus merujuk kepada Kai Meng. Kai Meng mendapat hadiah tunai RM200. So jawapan Najwa pun cikgu setuju, jawapan ini pun cikgu setuju. Okey? Terima kasih. Kita tengok seterusnya. Dapat pelekat juga Dapat pelekat. Okey, Syafiqah dan Najwa tadi. Okey, kali ni kita tengok macam mana kita nak tulis premis 2 pula. Siapa yang boleh tolong cikgu untuk soalan 2A? Hanis ke Noman? Hanis silakan. Apa jawapan dia? Premis 1, semua garis lurus mempunyai keturunan sifar selari dengan faksi X. Premis 2, garis lurus AB mempunyai keturunan sifar. Okey. Kesimpulan, garis lurus AB selari dengan faksi X. Betul. Okey. Cuba yang ni. Ini seperti mana jawapan Hanis tadi, iaitu garis lurus AB mempunyai keturunan sifar. Okey, saya buktikan macam mana tadi kalau kita nak premis 1 dan premis 2 tadi, apa yang kita nak buang Okey, selari dengan paksi X. Selari dengan paksi X. Lepas tu yang tinggal adalah garis lurus AB mempunyai keturunan sifar. Jadi macam itulah, maknanya kita tak adalah pakai perkataan garis lurus tu lagi sekali. Okey. Begitu. Okey. Yang ini pula. Okey. Ini 891 ialah gandaan 9 pada premis 2 dan kesimpulannya 891 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, nampaknya yang boleh potong dekat sini ialah 891 dan 891. Jadi gandaan 9 dan juga boleh dibahagi tepat dengan 3 adalah yang tertinggal. Jadi itulah dia pada premis 1, iaitu gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Dan adakah ayat itu umum? Belum umum lagi kan? Kat sini sepatutnya ada perkataan semua. Okey. Barulah kita dapat jadikan ini sebagai satu premis yang umum. Barulah jadi hujah didaktif. Okey. Hujah umum kena ada perkataan semua. Betul. Saya dah ingat dah dalam memori saya ni, cikgu. Terima kasih, cikgu. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu ya, murid-murid. Terus tonton Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Ya, teruskan menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din untuk slot menengah rendah mata pelajaran matematik tingkatan 4. Topik kita pada hari ini hujah dan kita bersama dengan Cikgu Hadi yang masih setia mengajar kita sama-sama dengan 4 orang murid-murid yang turut serta, dan kita ada aktiviti je, aktiviti pengukuhan cikgu sekarang. Betul, aktiviti pengukuhan. Jadi untuk segmen keempat ni, Din, nama aktiviti kita ialah Uji Minda. Uji minda. Silakan cikgu. Terima kasih, Din. Alright. Jadi untuk uji minda, cikgu tak lari jauh pun. Cikgu masih lagi menggunakan praktiskan diri 3.2a dan juga praktiskan diri 3.2c yang ada dalam buku teks masing-masing. Jadi pastikan kalian semua sedang memegang buku teks dan mencari praktiskan diri 3.2a ini dan juga 3.2c. Okey, cikgu ambil soalan daripada 3.2a. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah didaktif atau hujah induktif. Hujah didaktif macam mana? Hujah induktif macam mana? Ingat lagi tak? Yang mana umum ke khusus, yang mana khusus ke umum tadi. Baik, nombor 1, semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 6. Maka 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Okey, nombor 2, 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 5. 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 sama dengan 5 kuasa 7. 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 5 sama dengan 5 kuasa 9. Maka 5 kuasa M darab 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa M tambah N. Baik, saya serahkan untuk anak-anak murid saya ada di Google Meet ni. Anak-anak murid cikgu yang ada dekat Google Meet ni, kejap saya, kejap cikgu. Okey, siapa yang nak cuba untuk soalan nombor 1 dan nombor 2? Angkat nombor 1 tangan dulu. Nombor 1 dulu, siapa nak cuba? Nukman, awak kena mengejar ni Nukman. Pekat Nukman. awak. Silakan Nukman. 3 ni. Hujah didaktif. Untuk nombor? 1. Nombor 1 hujah didaktif. Sebab Sebab hujah didaktif daripada umum ke khusus. Yang premis ni depan ada semua, so dia umum. Jadi premis ni umum, kemudian kesimpulannya adalah kesimpulan yang khusus. Okey, baik. Nombor 2. Okey, Nukman, kita bagi dia mata ganjaran. Okey. Okey, terima kasih Din. Tambah 1 berkat untuk Nukman. Siapa lagi nak jawab? Untuk nombor 2? Siapa? Hanis? Nombor 2, Hanis lah. Tu Najwa. Silakan Najwa. Hujah induktif. Hujah induktif sebab? Premis 1 adalah khusus. Khusus. Ya, cikgu baca gerak bibir tu. Premis 1 adalah khusus dan kesimpulan adalah umum. Okey, jadi untuk nombor 1, premis umum kepada kesimpulan khusus, maka nombor 1 ini adalah hujah diduktif. Betul untuk Nukman. Kemudian untuk nombor 2, premis khusus kepada kesimpulan umum, maka ini adalah hujah induktif. Betul, dua-dua pun dapat betul untuk uji minda ni. Baik. Najwa dapat perekat juga Betul. Dapat perekat, okey. Kita tahu soalan 3.2c daripada praktiskan dari 3.2c. Okey. Premis 1, jika segi 4 PQRS ialah poligon sekata, maka segi 4 PQRS ialah segi 4 sama. Segi 4 PQRS bukan segi 4 sama. Apakah kesimpulan yang boleh dibentuk untuk melengkapkan hujah ini? Okay. Ya, Syafiqah, silakan. Segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Baik, segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Okey, yang ni pun tadi maknanya gunakan kaedah potong yang sama. Okey, kita tengok tu. Segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Okey, kita ulang balik. Macam mana kita dapatnya tadi? Iaitu segi 4 PQRS, kita potong dengan segi 4 PQRS pada premis 2. Okey. Segi 4 sama, segi 4 sama. Jika kita tak nak guna untuk kesimpulan, maka pun kita tak nak. Jadi kita bulatkan. Yang tertinggal ialah
Segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Ialah dengan ialah ni pun kita buang. Jadi kita nampak itu segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Kita bentukkan balik satu ayat yang cantik sebagai kesimpulan. Wah, hebat. Siapa tadi? Syafiqah tu, Syafiqah tadi. Okey. Boleh bagi 2 terus kat situ. 2. Mengumpul pelekat yang banyak Syafiqah. Baik, ini juga macam tadi kita dah nampak bentuk 1 dan bentuk 2. Ini salah satu contoh macam mana tadi hujah sah daripada bentuk 3 yang cikgu ambil daripada awal-awal tadi. Baik. Seterusnya, satu lagi soalan. Jika poligon P ialah nonagon, maka poligon P mempunyai 9 bucu. Apakah premis 2 yang kita boleh letak kat situ? Yang mana kesimpulannya ialah poligon P mempunyai 9 bucu. Siapa yang nak cuba? Okey, ini pun potong-potong yang sama aja. Nampak Nu'man dengan Hanis dua-dua nak cuba. Okey, kita bagi Hanis dulu, kemudian kita bagi Nu'man, baru kita tengok jawapan. Okey. Okey, silakan Hanis. Poligon P ialah nonagon. Okey, Hanis sudah jawab poligon P ialah nonagon. Okey, kita tengok apa jawapan Nu'man pula. Poligon P ialah nonagon. Nak apa Gon? Poligon P ialah nonagon. Nonagon. Okey, nonagon. 9 bucu. Baik. Kita tengok. Ya, premis 2 ialah poligon P ialah nonagon. Okey, selain daripada potong yang sama tadi, apa yang lagi kita kena buat untuk pastikan yang premis yang kita letak tu adalah betul? Kita kena baca balik dari awal premis 1. Okey, cuba kita baca balik. Adakah dia sedap dan adakah dia benar semuanya? Jika poligon P ialah nonagon, maka poligon P mempunyai 9 bucu. Benar. Poligon P ialah nonagon. Okey. Poligon P mempunyai 9 bucu. Barulah kita rasa ayat tu sedap. Macam Cikgu Bersama selalu cakap ayat tu sedap, gramatis kan. Macam tu juga dalam matematik ni. Ada bahagian ini iaitu hujah ni kita mestilah dapatkan ayat yang gramatis, yang sedap. Barulah daripada premis 1 sehingga kesimpulan itu semuanya benar. Dan ini menjadikan hujah ini hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okey. Baik. Okey, nampaknya dah sampai ke hujung ni. Ya, Saya pula dah jadi pengacara. Cikgu itu latihan tambahan tu untuk murid-murid yang tertanya-tanya dekat rumah. Mana dah dapat latihan tambahan, cikgu? Baik, latihan tambahan tu boleh dapat di Pelantar Delima KPM. Betul, cikgu. Nak tahu juga kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Betul? Apakah kesimpulan yang kita boleh dapat? Dia tanya saya ke tanya murid-murid saya? Cikgu nak tanya balik diorang pun boleh, cikgu. Okey. Kalau kita nak bagi tambah, siapa yang markah kurang lagi kat situ? Sama, cikgu. Nu'man dengan Hanis pula ada Hanis. 4 pelekat. 4 pelekat. Okey, kita tanya Nu'man 1, Hanis 1. Apa yang mereka pelajari hari ini? Boleh ke? Okey. Tambah pelekat. Tambah pelekat. Untuk tambah pelekat. Okey, Hanis dulu. Bagi satu perkara yang awak belajar hari ini. Saya dapat mengenal pasti hujah jenis 2 hujah, iaitu hujah deduktif dan hujah induktif. Okey, hujah didaktif macam mana? Hujah induktif macam mana? Hujah diduktif umum kepada khusus, hujah induktif khusus kepada umum. Ya, terbaik jawapan Hanis. Boleh bagi 3 teruslah macam tu dekat Hanis. 3 terus. Kita minta Nu'man pula yang masih kurang lagi pelekat tu, kita minta dia bagi kesimpulan. Okey. Penyataan ada 2, penyataan khusus dan penyataan umum. Okey, macam mana nak tahu penyataan tu khusus, macam mana nak tahu penyataan tu umum? Nak tahu penyataan tu umum, depannya ada semua. Okey, itu salah satu cara. Khusus? Khusus, dia spesifik dengan satu tajuk tu. Okey, contoh kalau dia bagi segitiga, dia akan pakai huruf ABC. Kalau dia bagi garis, dia akan pakai huruf PQ, AB macam tu. Okey, terima kasih Nu'man. Betul. 3 juga, cikgu. 3 juga. 3 juga. Nampaknya banyak dah pelekat kat situ, dah meriah dah tu.
Meriah dah. Jadi cikgu, macam mana prestasi keseluruhan murid-murid kecuali ketua kelas tu? Nampaknya semua murid dapat menguasai sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, cikgu rasa sangat gembira dan cikgu pastinya anak-anak murid, adakah mereka gembira belajar hari ini? Kalau gembira, buat 2 tanda ibu jari. Tanda bagus. Bagus. Okey, nampaknya mereka pun gembira, mereka dapat belajar, terbukti daripada papan ganjaran dekat situ. Ya, terima kasih sekali lagi kepada murid-murid yang menyertai kita. Ada Nokman, Nur Fazriana, Hanis, Siti Nur Syafiqah dan juga Ainur Najwa. Dan terima kasih kepada Cikgu Hadi dan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini, Saundra Devi Arumugam. Dan semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat utama sekali untuk murid-murid yang nak skor dalam matematik tingkatan 4 topik hujah pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Terus menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.